إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah ya. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 9 hari bulan 3 2022, bulan kaji Nahwu Shoroh insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makcik Nik Naurizan, Ibu Siti Jumarah, Tuan Najib Fauzi, Kak Hana dan yang lain-lain ibu ayah ya. Jadi pertama sekali saya nak jawab dulu soalan daripada Ibu Saidah sebelum ini, di mana Ibu Saidah bertanyakan berkenaan dengan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ayat pertama hingga yang kelima. Ibu ayah buka dulu surah Al-Adiyat ayat pertama hingga kelima. Dah buka komen dah? Surah Al-Adiyat. Buka dulu ya. Tapi muka surat 599 ibu ayah, muka surat 599 surah Al-Adiyat, muka surat 599. Okey. Dah ya. Di ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muka surat 599 firman Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Ibu Salama, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Sadaqallahul Azim. Jadi kita lihat, kita fokus kepada kalimah-kalimah yang berada di hujung ayat, di mana kesemuanya kita nampak nasab. Okey, boleh saya Ibu Saidah boleh unmute Ibu? Assalamualaikum Ibu Saidah. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, boleh Ibu terangkan balik apa kehendak daripada soalan Ibu? Okey, dari ayat 1 sampai 5 kita nampak di hujung kalimah dhabahan, qadahan, subahan, naf'an, naqa'an, jam'an. Semuanya nasab ya. Keadaan berbaris atas, tandin baris atas tu. Jadi kat sini kita tak pasti apa kedudukan setiap kalimah tu. Okey. Adakah dia sama ataupun berbeza-beza? Okey, bagus Ibu. Terima kasih Ibu ya. Okey. Jadi Ibu ayah, kita kena ingat mansubat ada banyak jenis. Ada yang nasab kerana maf'ul mutlaq, ada isim tu nasab kerana maf'ul bihi, ada nasab kerana maf'ul fihi, ada nasab kerana dia hal, ada nasab kerana macam-macam sebab. Nasab ni ada macam-macam sebab. Jadi adakah semua di hujung kalimah di hujung ayat-ayat 5 ayat ni sama sebabnya
Jawapannya tidak. Cuma saya tak terangkan detail. Saya sebut asas sahaja. Boleh ibu ayah ya? Asas sahaja kerana detailnya agak tinggi. Jadi soalan pertama, wal adiyati dhabha. Dhabha sini adalah maf'ul mutlaq kepada fi'il yang mahzuf. Dhabha di sini dia maf'ul mutlaq kepada satu fi'il yang mahzuf. Yang mana fi'il itu mestilah fi'il yang sama bentuk dengan dhabha. Okey. Ibu-ibu ya, Ibu Saidah, apa terjemah dhabha dalam Quran ibu? Termengah-mengah. Termengah-mengah. Okey. Jadi ibu-ibu ayah, dhabha maksudnya termengah-mengah, bermakna ada fi'il daripada huruf dhad baha yang sama. Huruf dhad baha yang sama. Okey, kita tengok kamus sekejap. Dhabha huruf asalnya dhad baha, bermakna dalam kamus pun kena cari dhad baha. Okey. Saya present kamus. Ya. Kamus. Okey. Ibu ayah semua dapat tengok kamus tu? Boleh komen dapat ke semua? Nampak tak kamus? Nampak Ustaz? Okey, nampak semua nampak ya? Okey, nampak semua kamus. Okey, cuba saya dah search dhad baha. Dhad baha. Sekejap ya. Dia ada fi'il dhabaha yadbahu. Dhabaha yadbahu apa maksudnya? Contohnya nombor 2 ni dhabaha, nombor 2 dan poin nombor 2, dhabahat al-khailu sawwatat anfasuha fi jawfiha 'inda al-'adwi. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada fi'il dhabaha yadbahu. Kalau kuda dhabahat al-khailu sawwatat anfasuha, nafasnya termengah-mengah, tercungak-cungak. Nafasnya keluarkan bunyi. Okey. Itu maksudnya. Ada fi'ilnya dhabaha yadbahu, maksudnya nafas tercungak-cungak. Okey. Nafas tercungak-cungak. Jadi suara tak dengar? Suara saya dengar tak ibu ya? Dengar Ustaz. Dengar ya? Okey, dengar. Jadi ibu ayah, wal adiyati dhabha, saya tak tulis ya. Saya tak tulis pasal saya sebut saja. Dhabha, kenapa dhabha? Pasal dia maf'ul mutlak kepada satu fi'il yang mahzuf, itu saja. Cukup tahu dhabha maf'ul mutlak. Ini soalan ni sebenarnya agak tinggi, tapi ibu-ibu yang boleh faham terus catat. Dhabha maf'ul mutlak kepada fi'il mahzuf, itu saja. Nombor 2, ayat 2, fal muriyati qadha. Qadha pula, cuba ibu Saidah terjemah qadha. Qadha pancaran api. Pancaran api. Okey. Pancaran api di sini maksudnya dalam keadaan memancarkan api. Cuba ibu baca balik daripada awal. Fal muriyat, terjemahannya fal muriyat. Terjemahannya, dan kuda yang memercikkan pancaran api. Okey, memercikkan pancaran api. Ibu-ibu ayah semua, kalau ibu-ibu ayah kuda ada tak pakai, dekat kaki dia pakai apa? Panggil ladam ibu ayah. Kuda kat kaki tu pakai apa? Ladam kan nama dia kan? Ladam tu besi ke? Bukan besi. Ladam tu biasanya besi kan? Ladam tu besi kan? Okey. Bila kuda pakai ladam dan dia berlari atas batu, apa akan berlaku pada waktu malam? Pada waktu malam, nampak apa kat batu tu? Kuda tu pakai ladam besi, berlari atas batu, besi bertemu dengan batu, berlaga. Pada waktu malam, pada waktu gelap nampak api. Maksudnya, dalam keadaan menampakkan api, percikan api. Jadi, di sini, Ibu Saidah dan ibu-ibu lain, kenapa dibaca qadhan? Kerana dia menjadi hal pula. Dalam keadaan memercikkan api. Fal muriyat, demi kuda-kuda yang berlari pantas dan memercikkan api. Memercikkan api kenapa? Kerana dia pakai ladam. Okey? Qadhan menjadi hal. Setakat qadhan menjadi hal, dinasab kerana ia adalah hal. Boleh faham tak ibu ayah?
khasnya Ibu Saidah? Faham Ustaz? Boleh faham, Ibu boleh fahami. Yang lain boleh faham ya. Jadi ayat pertama tadi kenapa huruf kalimah akhir nasab? Kerana ia adalah maf'ul mutlak kepada fi'il mahzuf. Ayat kedua kenapa dia nasab? Kerana dia hal pula. Kerana dia adalah hal. Okey. Kemudian ayat ketiga, fal mughirati subha. Ibu Saidah, apa terjemah fal mughirati subha? Maksudnya dan yang menyerang pada waktu subuh. Okey, al-mughirat yang menyerang, kuda-kuda perang yang menyerang pada waktu subuh. Jadi Ibu Saidah dan ibu-ibu lain, pada, bila sebut pada saja menunjukkan zaraf tak? Menunjukkan masa ataupun tempat tak? Masa kan? Masa, pada waktu subuh. Okey, pada tu menunjukkan masa. Maka di sini automatik ia adalah maf'ul fih. Ia adalah maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Maf'ul yang menunjukkan pada masa atau tempat. Maka kenapa subhan? Kerana ia adalah masa pagi. Betul tak? Menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh, pada waktu pagi. Okey. Itu dah 3. Nampak? 3 akhir ayat semuanya nasab, tapi sebab nasab ni lain-lain, tak sama. Ayat keempat, fa'asarna bihi naqa'a. Naqa'a pula jadi maf'ul bihi pada asarna. Okey, Ibu Saidah, maaf Ibu, boleh Ibu terjemahkan ayat 4 supaya semua dengar? Lalu kuda itu menerbangkan padanya debu. Okey. Jadi fa'asarna. Fa'asarna ibu ayah, maksudnya memberi kesan. Bila kuda-kuda itu berlari banyak-banyak, apa jadi pada debu-debu pada pasir? Akan berterbangan. Jadi fa'asarna, maka kuda-kuda itu memberi kesan ataupun memberi kesan berterbangan. Apa yang berterbangan? Naqa'a, debu-debu. Maka perbuatan memberi kesan, memberi sebab itu adalah kuda-kuda itu berlari. Yang diberi kesan, yang berlaku kerana sebab berlari tadi adalah debu-debu berterbangan. Jadi naqa'an jadi apa? Maf'ul bihi kepada asarna. Asarna fi'il madhi kotak ke-6. Okey. Pasal apa? Kerana al-mughirat semua tu kan jamak. Maka dikira macam jamak juga lah. Jamak mu'annas macam tu. Okey. Yang kelima. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a sama macam pada naqa'a. Okey. Nampak? Fa'asarna. Fa'asarna kotak nombor 6. Fi'il madhi. Wasatna pun sama kotak nombor 6 fi'il madhi. Fawasatna bihi jam'a. Okey, jam'a di sini maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Boleh Ibu? Ibu Saidah jelas? Boleh Ustaz. Tapi dekat sini ayat dia ada fa ni. Di antara ayat 1, 2, 3, 4. Pasal dia maktuf Ibu. Dia maktuf ya? Fa tu ataf lah. Fa'ataf. Maksudnya Ibu tanya. Betul. Itu fa'ataf. Tapi dimula wal adiyah tu demi kan? Itu qasam kan? Wa qasam, huruf jar. Jadi kat situ kita ikut jumlah itu jumlah ismiah ya Ustaz? Macam mana? Wal adiyati dhabha. Wal adiyat ni jumlah lain. Ini adalah jumlah fi'liyah pasal dhabha ni maf'ul mutlaq pada fi'il mahzuf. Pada fi'il. Wal adiyat ni jadi muta'alliq kepada fi'il mahzuf, dia jadi jumlah fi'liyah. Oh ya. Kalau yang Ustaz kata tu fi'il mahzuf tu dia kalau ikut ada penulisan kat situ dekat mana dia duduk sebelum dhabha tu. Dhabha tu wal adiyah ti okey, wal adiyat ni sebelum dhabha. Ti dia fi'il lah. Dhabha jadi maf'ul mutlaq kan? Maf'ul mutlaq pada fi'il yang telah disebutkan sebelumnya. Boleh Ibu ya? Okey, Ibu ya. Ibu dah faham semua dah Ibu ya? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Jadi Ibu ayah, sebelum kita teruskan pada persoalan lain, suka untuk saya maklumkan Ibu ayah, kenapa ini Ustaz saya ingat. Sementara saya ingat Ustaz saya Maulana Razif hafizahullah taala bagi tahu dia mengajarkan saya tafsir di pondok dulu. Okey. Ibu cuba Ibu fikirkan. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang ni? Allah bersumpah wal adiyati dhabha.
falmuriyati qadha. Allah sebutkan sifat-sifat kuda perang. Kuda perang ni sampai dia sanggup tuan dia bawa dia ke tengah medan perang pun dia ikut je, padahal dia tahu mungkin dia akan mati kat situ. Kenapa? Nak beritahu kuda perang ni taat tak pada tuan dia, ibu ayah. Kuda perang taat ke tidak pada tuan dia? Sangat taat, ibu ayah. Kuda perang sangat taat pada tuan dia. Walaupun masuk medan perang, dia nampak banyak kawan-kawan dia dah jatuh, kena bunuh semua dengan pedang, dia tetap terus berjuang. Pergi ke depan, ikut je taat pada tuan dia. Apa nak kata manusia taat ke tidak, ibu ayah? Manusia banyak taat ke tak taat? Manusia ni. Kita ni. Apa buktinya? Buktinya ibu ayah tengok ayat ke-6. Ayat ke-6 Allah terus tegur manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna ada takkid. Insan li rabbihi lakanud ada dalam takkid. Kanud sirah mubalaghah. Berlebih-lebihan. Ibu ayah. Apa terjemahnya, Ibu Saidah? Boleh tolong terjemahkan ibu? Ayat 6. Ayat 6, sesungguhnya manusia yang kafir kepada Tuhannya benar-benar ingkar. Nampak tak? Sesungguhnya ada, benar-benar pun ada. Menunjukkan bezanya sifat manusia yang ingkar dengan kuda yang sangat taat. Itulah dia kenapa Allah bersumpah dengan menyebut kuda-kuda perang tadi. Nampak tak, ibu ayah? Adakah Allah Ta'ala saja-saja bersumpah dengan kuda perang tadi? Tidak. Allah Ta'ala nak beritahu kuda perang walaupun dia tidak ada akal, tapi dia sangat taat pada Tuhan dia. Manusia yang Allah bagi akal selalu kufur pada Allah, selalu ingkar pada Allah. Jadi nampak tak kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang sekarang ni? Boleh nampak sekarang ni, boyah ya? Bukan saja-saja Allah bersumpah dengan kuda perang tu, mesti ada sebab. Rupanya ayat ke-6 untuk Allah Ta'ala datang ayat ke-6 untuk bagi sedar tamparan pada manusia, beza kita ni dengan kuda perang. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang taat, insya-Allah. Jadi di samping kita menjawab soalan, kita juga boleh tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala. Okey. Jadi Ibu Saidah punya persoalan minggu lepas, baru jawab hari ini. Maaf saya terlupa. Hari itu Isnin saya terlupa sangat. Boleh Bu ya. Seterusnya soalan daripada Kak Fatimah. Kak Fatimah punya soalan. Assalamualaikum Kak Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Can you please repeat your question? Okay. Ya Allah, Ustaz. Yang tadi tu muka surat 64. Okay, muka surat 64. Surah Ali Imran 112. Okay. Muka surat 64. Surah apa Kak? Ali Imran. Astagfirullah. Ali Betul. Imran. Surah Ali Imran yang ibu ayah ya. Ali, keluarga. Semua yang lain Al. Yang ni Ali, keluarga Imran. Ayat 60. Ayat berapa? Ayat ke 112. 112. Okey, ibu ayah dah buka komen dah. Ayat 112, muka surat 64. Buka dulu ibu ayah. 64. Dah buka komen dah ya. Okey, apakah soalannya Kak? Ulang balik. Ingin tahu tentang apa yang semalam istimroriyah. Fi'il madhi istimrari. Fi'il madhi istimrari ya. Okey. Di sini ada dua, selepas kanu, yang pertama mana ke dia? Selepas kanu yakfuruna, dan lagi wakanu yang taduna. Okey, bagus. Okey, itu ya. Okey. Jadi dari mana istimrari kat situ ya? Naam Ustaz. Okey, bagus. Terima kasih ya. Okey. Sama-sama. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau kita jumpa fi'il naqis, contohnya kana fi'il naqis, selepasnya ada fi'il mudhari'. Kalau jumpa kana fi'il naqis, selepasnya ada fi'il mudhari', di sini memberi makna fi'il madhi. Fi'il madhi tapi istimrari, maksudnya dulu selalu buat macam tu. Jadi kalau kana yakfuru, dulu, kalau kana yakfuru terjemahnya, dulu dia selalu kufur. Dulu dia sering kufur. Kalau kana. Jadi fi'il mudhari' macam ni kena ikut fi'il madhinya. Kalau kana kotak pertama, fi'il mudhari' pun kotak pertama.
Kana dalamnya dhamir huwa, yakfuru pun dhamir huwa dalam dia. Jadi di sini kanu yakfuruna. Kanu yakfuruna. Okey. Kanu yakfuruna. Jom kita tengok. Sesuai tak? Memberi makna dulu mereka selalu kufur. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa dengan kehinaan di mana saja mereka berada kecuali mereka jaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan seterusnya waba'u bighadabin ala minallah wa duribat alaihimul maskanah zalika bi'annahum kanu yakfuruna. Zalika demikian itu bi'annahum kerana mereka kanu yakfuruna. Dulu mereka sering kufur pada Allah. Kufur dengan ayat-ayat Allah. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi selalu, sering. Dah cakap banyak kali pun masih lagi kufur. Kena tak mana tu? Macam saya terjemah ni, dulu mereka sering kufur pada Allah. Kalau sekali dua boleh tahan. Tapi ini sentiasa kufur. Pantang dakwah mereka pada Allah, mereka tak nak terima, mereka kufur. Berkali-kali mereka menolak dakwah Nabi. Betul kan? Jadi, perbuatan tu berlaku sekali ke, dua kali ke, banyak kali ibu ayah. Yang mereka kufur tu, banyak kali ke sekali saja. Hingga Allah hina mereka. Banyak kali. Itu menunjukkan. Kanu yakfuruna kufur. Kanu adalah dulu mereka kufur, maksudnya mereka sentiasa kufur dulu. Sentiasa kufur pada Allah banyak kali, berulang-ulang kali. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Zalika bima asau. Demikian itu kerana mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa. Wa kanu ya'tadun. Ya'tadun maksudnya melampaui batas. Jadi kanu ya'tadun, mereka sentiasa melampaui batas. Mereka dulu asyik melampaui batas. Bukan sekali dua, tapi asyik, selalu, kerap melampaui batas. Maka layak tak mereka dapat kehinaan ibu ayah? Kalau setakat kita kat sekolah, pelajar kita buat silap sekali, dua kali, kita buang sekolah ke? Kalau kita guru, pelajar di sekolah dapat ditangkap merokok. Adakah sekali tangkap terus buang sekolah tu? Tak. Tapi kalau dah sampai berpuluh kali, tak asyik tangkap, kata insaf, tak insaf, layak tak dia dibuang? Kalau dia ada akan merosakkan budak-budak lain. Layak tak dia dibuang pelajar macam ni? Layak kerana perbuatan salahnya dah banyak kali dan dia dah melampaui batas. Dikanu yang antadun adalah mereka sering melampaui batas. Jadi itulah dia kegunaan fi'il madhi istimrari, yang mana fi'il madhi istimrari dimulakan dengan fi'il naqis kana saja. Fi'il naqis ada banyak. Kana, sara, zalla, bata, asbaha, adha, amsa, ada, ghada, roha, mazala, manfakka, mabariha, mafatiha, madama, laisa. Ada 17. Ada 17 fi'il naqis. Tapi kana saja yang jadi fi'il madhi istimrari. Kana saja. Bila kana selepasnya fi'il mudhari', maka combine ini, gabungan ini dinamakan fi'il madhi istimrari, menunjukkan perbuatan itu dibuat sebelum ini dengan kerap ataupun banyak kali. Kak Fatimah jelas ya. Umi pun Umi Naimah pun ada tanyakan tadi kan. Umi Naimah tanya lebih kurang sama kan. Tapi Umi Naimah nak tahu apa itu fi'il madhi istimrari. Umi Naimah dah jelas. Umi boleh komen suara? Assalamualaikum Ustaz. Halo Umi. Maknanya jawapan ni dah adalah dalam soalan Umi tadi tu. Lepas tu Ustaz, maknanya walaupun dia ni fi'il mudhari', fi'il mudhari' ni menunjukkan ikutkan dia punya makna adalah perbuatan sekarang. Kan? Tapi diandaikan ya'tadun dan yakfurun tu adalah perbuatan yang lepas. Yang dahulu. Betul. Fi'il mudhari'nya sekarang, tapi kerana ada kanu ni menunjukkan perbuatan itu berlaku sebelum ini. Boleh Umi ya? Okey Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagi satu soalan daripada Pakcik Abdul Wahab. Tapi Pakcik, maaf Pakcik ya. Saya tak sempat nak jawab lah Pakcik. Hari ni saya kena ganti Ustaz Mio dekat pondok. Tafsir Nurul Ihsan. Boleh Pakcik saya bawa ke depan soalan Pakcik?
Boleh Pakcik Wahab ya? Pakcik Wahab ada bertanya tadi? Boleh ya? InsyaAllah boleh. Kita akan bawa soalan Pakcik Wahab ke depan. Saya akan pergi ke pondok kejap lagi. Untuk pagi ni saya kena ganti Ustaz. Dan saya bawa kitab Tafsir Nurul Ihsan. Itu yang saya elankan tadi. InsyaAllah ibu ayah siapa yang ada berkelapangan boleh join sekali lah. Boleh join. Saya akan bagi link masa nak start kelas tadi insyaAllah ya. Tafsir kitab Nurul Ihsan jilid 1. Surah Al-Baqarah bermula ayat pertama insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه